perasaan Datuk lah apabila Majlis Kerja Tertinggi membuat keputusan untuk reinstate ataupun mengembalikan semula status Datuk sebagai ahli UMNO dan juga mengembalikan posisi Datuk di Majlis Kerja Tertinggi. Perasaan Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali sudah pastilah saya sangat berterima kasih dengan Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah membatalkan pemecatan saya. Nak dapat jadi ahli pun saya hantar surat 8 kali. 8 kali merayu 8 kali merayu, mohon maaf. Kemudian nak dapatkan status lama. Kalau saya tak dapat status lama tu, saya terikat 3 tahun saya tak boleh bertanding. Maknanya selepas pilihan raya umum 15 tak boleh bertanding. Kemudian nak bertanding MT ni kena ada syarat dia, kena bertanding, kena duduk dalam jawatan kuasa bahagian sebab kita dah kira sebagai fresh punya ahli, freshie lah kan. So lepas pilihan raya ke-16 nanti baru boleh bertanding AJK bahagian. Lepas pilihan raya ke-17 tu baru boleh bertanding MT balik. 11 tahun. Jadi saya memang bersyukurlah bila dapat balik pembatalan tu berlaku. Bila pembatalan tu berlaku, saya dapat balik hak saya yang lama. Nak ikutkan boleh bertanding apa pun. Boleh pakai nombor lama. Boleh pakai nombor Naib lama. Presiden pun boleh pergi ya? Boleh. Lagi senang sebenarnya kan. Tapi kita parti ni kita kena ikut nasihat orang lama kan, terutamanya Presiden dan sebagainya. Kita bagi peluang pada kawan-kawan yang lebih senior kan. Kita membantulah, kita membantu daripada kalau boleh menang lagi sekali, alhamdulillah kan. Bukan satu benda yang mudah untuk kali ni kan. Dulu kita lawan Mahathir seorang kan, semua orang ni support kita. Itu pun dapat daripada 121 bahagian saja. Daripada 191. Daripada 191, 121 bahagian saja undi. 70 bahagian tak bagi? 70 bahagian tak bagi. Dapat nombor 9 kan. Tapi kali ni kena ingat, kita dalam usaha untuk mempertahankan parti kita sepanjang tempoh 4 tahun 8 bulan ni, kita bukan hanya menyerang musuh kita di luar, ada juga di dalam kan. Ada juga yang nak mandikan kita, ada juga yang nak pastikan kita kalah kerana ialah sudah pasti bila kita dokong pasukan yang dipimpin oleh Presiden, ada yang tak bersetuju bila kita bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang prefer untuk kita bersama dengan Kerajaan Muhyiddin dan sebagainya. Sebab mungkin dia tahu kalau bersama dengan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tak akan jadi menteri, mereka tidak akan jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi ada usaha untuk pastikan bahawa mereka dapat ambil alih parti. Jangan ingat bila Presiden dan timbalan ni sudah tidak dipertandingkan keadaan selamat. Dia tak selamat macam setengah-setengah orang sangka. Kalau mereka berjaya menang 3 naib presiden ke ataupun 2 daripada 3 naib presiden orang dia, dan kemudian daripada 25 orang ahli jawatankuasa ataupun MKT pusat mereka boleh letak orang dia, tak mustahil mereka boleh ambil alih. Malah Presiden dengan timbalan boleh dipecat, salah seorang daripada naib presiden boleh diangkat menjadi pemangku presiden, dan pemangku presiden secara automatik akan menjadi pengurusi Barisan Nasional. Yang mahal sebenarnya ialah pengurusi jawatan pengurusi Barisan Nasional. Sebab apa mahal? Sebab semua calon pilihan raya yang telah mengundi, yang masuk bertanding, sebelum mereka jadi calon, mereka telah isi aku janji. Dalam aku janji itu, mereka telah menyerahkan kuasa kepada ketua parti. Bukan serah kuasa pada Datuk Zahid. Kena faham ni. Serah kuasa kepada ketua parti, maknanya kepada pengurusi Barisan Nasional. Daripada selepas pilihan raya umum ke-15 sehinggalah ke pilihan raya umum ke-16. Ketua parti telah diamanahkan, diberi mandat untuk memilih dengan kerajaan mana kita nak bersama. Dan untuk memilih siapa yang kita nak angkat menjadi Perdana Menteri. So kalau misalnya Datuk Zahid dan Datuk Mak Hassan dapat disingkirkan, pasukan baru itu boleh memegang jawatan pengurusi Barisan Nasional, dia boleh tarik yang 30 orang BN ini untuk bersama dengan Bersatu dan PAS. Masa tu menangis pun tak guna. UMNO hanya boleh bertanding 26 kursi. Kalau ada pun lebih, mungkin daripada 18 kursi yang PKR menang, disebabkan PN ada 74 kursi, dia punya prestasi lebih baik, sudah pasti dia dapat lebih daripada 18 tu. Mungkin kita dapat tambahan 5.
So 5 campur 26, 31. UMNO ada 191 bahagian. Apa akan jadi dengan 160 bahagian UMNO ni? Adakah kita akan kuburkan atau kita nak biarkan kita jaga bahagian-bahagian ni supaya boleh jadi kuda tunggangan kepada Bersatu dan PAS dalam pilihan raya akan datang? Ini ahli UMNO kena fikir semasa-masanya. Kalau kita bersama terus dengan kerajaan sekarang ni, DAP tak akan bertanding di kawasan UMNO. Mereka tak bertanding di kawasan UMNO. Kalau ada pun yang bertanding di kawasan UMNO, mungkin Amanah, mungkin PKR, dan mereka rata-rata mereka fokus di kawasan-kawasan bandar kan. Kalau ada kita nak letak calon di kawasan bandar, kita boleh swap dengan mereka. Mereka ambil 1-2 kawasan kampung, kita ambil 1-2 kawasan bandar. So benda ni lebih mudah. Peluang untuk BN UMNO bertanding lebih banyak kursi di dalam pilihan raya akan datang, dan ada kemungkinan kita boleh kembalikan kekuatan kita ialah jika kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan mendapat sokongan majoriti bukan Melayu. UMNO masih lagi, walaupun kita hanya dapat 33% undi orang Melayu pada pilihan raya yang lepas, kita masih lagi merupakan parti orang Melayu yang paling besar, mempunyai keahlian paling ramai. Kita cuma gagal itu hari kerana kita disabotaj, kerana ada orang nak pastikan mereka terus kekal berkuasa, dia delay election. Ada orang takut hilang jawatan menteri, dia bisik-bisik kepada Perdana Menteri kan, supaya lengahkan. Kalau pilihan raya tu berlaku bulan 3 tahun lepas, selepas pilihan raya Johor, lepas kita menang di Johor, lepas kita menang di Melaka, sudah pasti the feel good factor, kita punya momentum sangat kuat, kita boleh menang besar, dan kita boleh memerintah secara bersendirian. Tapi mungkin setengah-setengah beranggapan bahawa kalau kita BN boleh memerintah secara bersendirian, maka akhirnya sudah pastilah Presiden Parti yang akan menjadi Perdana Menteri. Jadi peluang orang tertentu jadi Perdana Menteri tak ada. Kecuali kalau BN itu dapat dilemahkan. Kecuali kalau BN itu tidak boleh memerintah secara bersendirian, tak cukup kerusi, maka terpaksa guna kawan-kawan daripada PAS dan Bersatu punya kerusi untuk melengkapkan bagi menubuhkan kerajaan. Jadi kita akan didiktet oleh Bersatu dan PAS siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Dah tentu Presiden tak akan berasa jadi Perdana Menteri kan. Dah tentu orang yang mesra Bersatu, mesra Perikatan Nasional yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu harapan mereka. Tetapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Last sekali hancur parti kan? Kita kena terima hakikat. Ini bukan salah orang lain, salah kita. Kita menyumbang kepada kekalahan ini. Kita menyebabkan bila kita delay pilihan raya, akhirnya musuh lebih bersedia kan? Dengan kekuatan kewangan yang mereka ada dan sebagainya kan? Mereka lebih bersedia. Tak kira lah ada berlakunya rasuah secara berskala besar yang hari ini seorang demi seorang sedekah secara berleluasa, yang hari ini seorang demi seorang dihadapkan ke muka pengadilan. Namun kita kena terima hakikat, bukan hanya faktor luaran yang menyebabkan kita tewas, tetapi faktor dalaman. Hari ini perwakilan mempunyai peluang untuk betulkan ini, untuk bersihkan parti kita ni daripada gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, duri dalam daging. Kalau kita tak bersihkan betul-betul ini, masih lagi ada orang yang kata orang tu, dia punya walak dia, kesetiaan dia bukan kepada parti, tetapi kesetiaan dia kepada musuh kita. Apa nak jadi dengan parti kita? Itu sebabnya penting untuk 11 hari bulan, 18 hari bulan, kita kena pastikan orang yang menyokong kerajaan sekarang ini, kerajaan perpaduan, dan yang menyokong kepimpinan Presiden dan Timbalan diberikan keutamaan untuk meneruskan perjuangan. Untuk check and balance jangan bimbanglah. Saya ada track record, saya tak peduli naik Presiden ke, Timbalan Presiden ke, naik Presiden pun kita pernah tegur kita akan buat kerja-kerja semak dan imbang tu, insya-Allah.